Selamat petang, salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 18 Mac 2021. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badrul menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan agensi itu dikuasai mana-mana pihak. Ini termasuklah kelompok kecil dalam PDRM yang bercita-cita menguasai pasukan itu untuk kepentingannya sendiri. Saya hebahkan perkara ini sebab ia berpotensi menjadi kanser. Ya? Saya tak boleh berdiam diri perkara ini. Niat saya tu untuk stop perkara ini, ya, supaya semua anak buah saya tahu bahawa perbuatan sedemikian, budaya berpasukan kecil mewujudkan satu kluster ataupun koloni sesama sendiri dengan cita-cita untuk satu hari besok menguasai, ya, jawatan-jawatan pucuk ni tertinggi PDRM ni, dan masa itulah mereka dapat berbuat apa saja yang mereka hendak, ya, mengikut kehendak macam itu, adalah satu yang amat jijik, bahaya. Beliau berkata demikian berhubung pendedahan dibuatnya semalam bahawa terdapat satu gerakan pegawai muda yang mahu menjatuhkan beliau. Kumpulan itu katanya bercita-cita untuk menguasai PDRM demi kepentingan peribadi dan melakukan kerja-kerja kotor. Dapatkan akses tanpa had ke artikel Malaysia Kini di web dan aplikasi dengan membuat langganan pada pautan yang kami sertakan di bawah. Kita sekarang ke berita seterusnya. Seorang ahli Parlimen PKR menceritakan kepada Malaysia Kini bagaimana dia dihubungi seorang lelaki yang cuba membeli sokongannya agar mendukung Kerajaan Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Padang Serai M. Karupaya berkata, seorang lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai Azhar menghubunginya pada petang Ahad lalu. Karupaya turut melahirkan rasa bimbang akan menjadi sasaran perangkap untuk memaksanya mengalih sokongan. Pada masa sama, Karupaya memaklumkan tawaran tersebut kepada kepimpinan PKR kerana bimbang masih ada cubaan dibuat untuk membeli sokongannya. Karupaya adalah salah seorang daripada 4 ahli Parlimen PKR yang dinamakan Presiden Parti Anwar Ibrahim sebagai sasaran pihak tertentu untuk dipujuk memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Mungkin saya perlu buat sidang media terlebih dahulu. Itu sindiran Najib Razak terhadap Khairy Jamaluddin kerana mengkritik tindakannya memberi laluan suntikan vaksin kepada petugas Barisan Hadapan. Najib berkata demikian sebagai menjawab kritikan terhadapnya yang dibuat Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin. Khairy sebelum ini mendedahkan Najib membatalkan temu janji suntikan vaksin yang ditetapkan pada 6 Mac lalu. Menjawab satu hantaran dimuat naik Najib di Facebooknya hari ini, Khairy berharap bekas Perdana Menteri itu dapat hadir pada tarikh temu janji yang akan ditetapkan sekali lagi nanti. Sementara itu, dalam reaksi segera, Khairy menulis di ruangan komen hantaran Najib bahawa kedua-dua mereka tahu sebab sebenar mengapa Najib membatalkan temu janji suntikan vaksin tersebut. Sementara itu, Khairy hari ini selesai menjadi individu pertama di negara ini yang menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac yang dikeluarkan oleh negara China. Khairy yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 menerima suntikan dos pertama vaksin tersebut di Hospital Rembau pada 1.30 tengah hari. Beliau tiba di hospital pada kira-kira 1.25 tengah hari dan kemudian menerima suntikan daripada Ketua Penyelia Jururawat Hospital Rembau, Salha Abdul Samad. Sementara itu, Khairy sempat berseluruh dalam bahasa Mandarin selepas menerima suntikan vaksin tersebut. 大家好，我是凯里，科学部长。我刚打了 Sinovac 疫苗，我想说这是安全的，我感觉很好，中文也突然更好。无论是哪一种疫苗都是安全的，让我们一起打败病毒，保护自己，保护大家。 PAS yakin UMNO tidak akan menjalinkan kerjasama dengan PKR walaupun Presiden PKR mendakwa kemungkinan itu akan berlaku. Itu kata AJK PAS Pusat Khairuddin Aman Razali ketika diminta mengulas perkara itu. Boleh percaya ke cakap Ketua Pembangkang tu? Sejarah membuktikan Ketua Pembangkang bercakap banyak yang kurang tepat. Kita yakin bahawa muafakat antara PAS dengan UMNO mesti muafakat nasional yang kita telah tanda tangan piagamnya pada tanggal 14 September 2021
akan terus diperkasakan, dan itu komitmen daripada PAS dan juga UMNO. Khairuddin berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Anwar yang tidak menolak kemungkinan PKR akan bekerjasama dengan UMNO menjelang pilihan raya umum akan datang. Berita baik untuk peminat Liga Bola Sepak Tanah Air. Kerajaan akan membenarkan kehadiran penonton ke stadium untuk kejohanan sukan dengan SOP yang ketat mulai 1 April. Kebenaran ini akan mula berkuat kuasa pada 1 April 2021 dengan 2 perlawanan bola sepak dalam Liga Malaysia yang akan dibenarkan dahulu sebagai percubaan ataupun proof of concept untuk menilai keberkesanan protokol pengurusan penonton. Antara SOP yang ditetapkan, kehadiran penonton bergantung kepada kapasiti stadium di kawasan PKPP dan PKPB dan tiket hanya dibenarkan dijual dari atas talian. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com dan juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh, tolong duduk di rumah. Salam hormat dan jumpa lagi.